Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertamanya, marilah sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Semoga segala apa yang telah dikurniakan kepada kita dapat kita gunakan dengan sebaiknya demi mencapai mardatillah, demi mencapai redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan seterusnya, marilah sama-sama kita gunakan peluang dan ruang yang telah diberikan oleh Allah ini untuk sama-sama kita terus mencari seberapa banyak saham pahala, seberapa banyak jalan untuk kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, sebelum tu ingin bertanyalah kepada para penonton sekalian, kaifahalukum? Apa khabar, semua sihat? Jadi saya doakan agar yang sedang menonton di waktu ini sentiasa diberikan kesihatan dan juga keceriaan dalam kehidupan, insya-Allah. Baik, sebelum kita ke pelajaran seterusnya, ingin saya nak jemput para penonton sekali lagi yang mana belum subscribe, yang mana belum langgan channel saya ini, channel Ustaz, insya-Allah, boleh tekan subscribe di bawah, subscribe di bawah ni ya. Subscribe di bawah. Jadi segala update terkini, video-video terkini yang di-upload melalui channel Rohisham Abidin akan terus dapat notification ke dalam handphone ataupun laptop para penonton sekalian. Jadi mudah untuk kita nak dapatkan info-info ataupun perkongsian-perkongsian terkini daripada Ustaz sendiri, insya-Allah. Moga-moga kita dapat sebarkan kebaikan, moga kita dapat sebarkan manfaat bersama. Okey. Jadi pada malam ini, insya-Allah sama-sama kita bermutalaah, sama-sama kita mengaji bab yang cukup penting, bab yang cukup istimewa, dan perlu untuk kita semua sebagai seorang muslim secara umumnya, dan juga kepada pelajar tingkatan 4 secara khususnya, untuk mengetahui tentang tajuk yang ingin kita bincangkan pada slot hari ini, iaitulah tajuknya hindari dosa-dosa besar. Okey, kita lebih khusus kepada pelajaran 8 bagi pelajar tingkatan 4, subjek pendidikan Islam KSSM, pendidikan Islam KSSM tingkatan 4, insya-Allah. Jadi para penonton sekalian yang mana mungkin ada kesempatan, ada peluang untuk sama-sama kita menimba ilmu pada malam ini, insya-Allah. Moga-moga dirahmati, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, kita mulakan dengan yang pertama. Semestinya duduk dengan tenang, duduk dengan tertib. Okey, kalau duduk tak apa nak selesa, tak apa nak seronok, jadi boleh tengoklah mana yang sesuai kan, duduk atas kerusi ke, sama ada duduk bersila di bawah ke, yang mana yang sesuai dengan kita, yang mana kita rasa selesa, on jalan kan. Okey, duduk dengan tenang, insya-Allah. Seterusnya ini penting para penonton sekalian, mulakan dengan Al-Fatihah dan juga selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi sama-sama kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Okey. Jadi untuk seterusnya sama-sama kita mulakan dengan doa pendengar hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu doa pendek, doa ringkas. Doa ringkas. InsyaAllah moga-moga pelajaran kita dipermudahkan oleh Allah pada hari ini. Okey, memastikan semua peralatan, semua perkara yang berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini siap tersedia di atas meja ataupun di depan para penonton sekalian. Kalau ada yang buku teks, pelajar-pelajar yang ada buku teks, okey, boleh buka buku teks, tidak masalah kita, sebab kita semua rujuk semua bahan-bahan yang kita gunakan pada slot ataupun program kita study online ini, semuanya berpandukan buku teks pendidikan Islam, terutamanya khusus untuk pelajar tingkatan 4. Okey, jadi buku teks, buku latihan, buku nota, pen, pensil, kertas kosong dan sebagainya kita sedia di hadapan, jadi tak kalut. Bila dah tak ada zat gini, tak kalut dah. Jadi ada semua depan mata. Okey, dan yang terakhir, ikhlaskan hati kita untuk belajar dan jom fokus. Okey, jadi hari ini kita akan sama-sama menelusuri satu tajuk istimewa di bidang hadis. Okey, di bidang hadis, buku teks muka surat 50 hingga 60. Buku teks muka surat 50 hingga 60. Jadi ada buku teks, boleh buka. Okey, tajuk hindari dosa-dosa besar tingkatan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh mula pelajaran kita pada hari ini. Okey, kita tengok satu hadis Nabi SAW yang mana kita bincangkan pada hari ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi SAW qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billahi wa sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa khazful muhsanatil mu'minatil ghafilati, atau kama qala muttafaqun alaih. Dapat tak satu-satu? Tak apa, boleh baca balik. Jadi kita akan teruskan, kita nak tengok maksud satu persatu ataupun ayat by ayat. Boleh? Okey, yang pertama, ijtanibus sab'al mubiqati. Ijtanibus sab'al mubiqati, yang mana kita ulang balik, kita tengok tadi ni. Siapa yang meriwayatkan hadis? Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah bersabda, beliau telah mendengar bahawa Nabi SAW bersabda, apa dia? Ijtanibus sab'al mubiqati. Maksud dia apa? Jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Okey. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Wahai sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara itu? Qala asyirku billahi was-sihru. Kemudian baginda bersabda, apa dia? Syirik kepada Allah dan sihir. Syirik kepada Allah dan sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Maksud dia apa? Dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran. Okey, wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa, allati yang diharamkan, membunuhkan jiwa allati yang diharamkan oleh Allah, haramallah illa bilhaq, kecuali dengan kebenaran. Okey, seterusnya, wa aklur riba wa aklu malil yatim. Maksud dia, dan memakan riba dan makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi. Maksud dia, dan lari daripada medan peperangan. Dan yang terakhir, wa khazful muhsanati al-mu'minati al-ghafilati. Maksud dia apa? Dan membuat tuduhan berzina
terhadap wanita yang beriman yang suci dan terpelihara, yakni daripada apa? Daripada maksiat. Nah, ni buat tuduhan qazaf. Nah, buat tuduhan qazaf. Wa khazful muhsanati al-mu'minati al-ghafilati. Okey. Jadi, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, jom kita tengok sikit spektrum ilmu. Maksud al-mubiqat. Maksud al-mubiqat ialah al-muhlikat, iaitu perkara yang membinasakan atau merosakkan. Nah, jadi hadis yang Nabi sebutkan tadi ni ialah berkisar tentang perkara yang membinasakan dan merosakkan. Jadi Nabi dah pesan dah kepada kita untuk kita jauhi perkara-perkara tersebut kerana ia mendatangkan kerosakan dan ia tak lain tak bukan mendatangkan murka. Seterusnya ia adalah dosa-dosa besar. Okey, jadi apa yang kita nak bincangkan pada malam ini? Dosa-dosa besar dalam hadis yang kita bacakan tadi. Ada berapa para pelajar sekalian? Ada berapa para penonton? Ada 7 jenis dosa besar yang perlu untuk kita elakkan dan kita lakukan sepanjang hayat kita. 7 dosa besar. Nah, yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh. Dan yang keempat, makan riba. Kemudian yang kelima apa dia? Makan harta anak yatim. Okey, yang ketujuh, lari daripada medan peperangan. Dan yang kelapan, menuduh perempuan yang beriman dan suci. Tuduh apa? Tuduh berzina. Tuduhan khazaf ini. Okey. Jadi kita pergi satu persatu. Yang pertama, dosa besar yang pertama iaitulah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ialah dosa yang paling besar. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syirka la zulmun azim." Surah Azim, surah Luqman ayat 13. Maksud dia apa? Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya perbuatan syirik itu ialah satu kezaliman yang besar, dosa yang paling besar sekali yang tidak patut kita lakukan sebagai seorang muslim ialah apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita nak tengok syirik ini terbahagi kepada berapa jenis? 2 jenis. Okey, 2 jenis. Yang pertama syirik jali. Macam mana sebut? Jali. Syirik jali iaitu syirik nyata, syirik yang nampak, yang jelas, yang zahir. Syirik jali. Ada yang kedua, syirik khafi, syirik tersembunyi. Jadi jali nyata, nampak, jelas. Khafi, tersembunyi, yang tak nampak, yang tak jelas. Okey. Jadi kita nak bincangkan pada 3 aspek, iaitu aspek maksud, contoh dan kesan. Kita tengok dulu pada syirik jali. Syirik jali ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'al, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah ni maksud dia apa? Menduakan Allah, mentigakan Allah, membanyakkan Allah. Na'udzubillah min zalik. Itu maknanya syirik nyata. Syirik nyata. Dia kata Allah ataupun Tuhan ni ada selain daripada Allah. Terang-terang duk sebut tu. Di segi nak sebut kata Allah ni ada selain daripada Allah ni Tuhan yang layak disembah Allah. Na'udzubillah. Jadi itu syirik jali, syirik nyata. Contoh dia apa? Menyembah berhala. Nampak sangat di segi perbuatan dan nampak dah. Duk sembah berhala. Okey, meyakini Nabi Isa sebagai anak Allah. Ada juga orang Melayu, orang Islam kita yang mengatakan Allah ni ada anak, Allah ni ada family pula, ada isteri, ada anak. Allahu Akbar. Jadi itu adalah senyata-nyata syiriknya. Okey, dan yang ketiga, contoh
meyakini alam dikuasai oleh selain Allah. Dia duk kata ni apa, Allah ni bukan saja yang duk kontrol dunia ni dah, ada kuasa yang lain. Lepas tu duk minta pula pertolongan dekat kuasa tersebut. Bila dalam masalah, dia mula nak meminta-minta kepada selain daripada Allah. Yang tu syirik yang nyata, syirik jali. Kesan dia apa? Tak lain tak bukan merosakkan akidah. Okey, yang kedua, syirik khafi. Kita tengok maksud dia apa? Melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah. Maknanya apa yang dia buat semuanya bukan kerana Allah. Dia tak ikhlas. Dia tak ikhlas. Pendek kata macam tu lah. Dia tak ikhlas. Dia nak sesuatu daripada amalan dia. Contoh dia apa? Melakukan solat kerana mengharapkan pujian manusia. Riak ni. Riak ni amalan yang dibuat untuk nak menunjuk-nunjuk, itu riak. Okey. Berasa hebat dengan amalan sendiri, yakni ujub. Dia duk habaq kata, "Oi, aku semalam mangkit kia mulai lah. Sono oi. Kia mulai aku setakat lah seminggu dah kia mulai lah." Padahal mangkit kadang dok pun kan. Tapi dia nak cerita tu, dia buat amalan tu ujub. Berasa hebat, ujub. Okey, dan yang ketiga contoh, sombong dengan kelebihan duniawi yang dilakukan. Allah, ada duit sikit-sikit, duk picanang satu dunia, aku orang kaya. Ada harta, ada jawatan, akulah hebat, akulah power. Kan? Orang lain tak ada apa, aku power lagi. Tu maknanya dia apa? Takabur. Takabur. Okey, jadi kesan dia apa? Merosakkan pahala amalan. Dapat tak pahala tu, dia buat amalan tu? Dapat. Tapi rosak, silap-silap, tak ada pun pahala. Allah, lagilah sia-sia amalan kita, sia-sia. Sia-sia aja kita. Okey, seterusnya, tadi nombor satu tadi, paling besar dosa apa dia? Syirik. Yang kedua, sihir. Sihir. Maksud sihir ni apa? Perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Dengan bantuan jin. Maknanya buat sesuatu benda untuk memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Itu dipanggil sihir. Contoh dia apa? Santau. Kita dah tahu dah santau. Pukau, minyak pengasih dan juga pelaris. Tu semua minta bantuan selain daripada Allah tu. Minta bantuan jin untuk nak mendapatkan hasratnya, untuk mendapatkan sesuatu hajatnya. Kan? Dia nak sakiti orang, dia pergi santau orang. Dia nak buat sesuatu tak baik pada orang tu, dia pukau. Nak ambil duit ke, kan? Nak merosakkan rumah tangga orang ke, dia buat santau, dia buat pukau. Ni minyak pengasih ni pun kan, apa panggil apa, minyak dagu. Allahu akbar. Nasi kangkang, kan, orang duk kata apa buat tu, itu semua adalah sihir. Pelaris, pakai tangkai ni, letak gambar kawan ni, duk habaq kata letak ni akan jadi ramai orang makan di sini. Contoh, kedai makan contoh. Kalau kedai jual lain, letak gambar ataupun letaklah tangkai apa-apa. Ni macam patung ke apa ke. Duk kata patung tu lah yang duk bagi orang ramai ke kedai kita. Allah, na'udzubillah. Tu semua adalah sihir. Kadang memang jadi orang ramai ni rupa-rupanya pakai sihir. Jadi masuk dosa besar ke tak? Masuk dosa besar. Jadi itu adalah contoh-contohnya. Kesannya apa? Mengakibatkan kesakitan tubuh badan. Kalau santau ni memang, ya Allah, ada orang mati. Ada orang meninggal sebab kena santau. Sebab kena, orang kata kena buat, kena sihir sampai mati, dia tanggung azab. Maka satu perkara, bila sihir ni satu benda yang sangat tidak sangat teruk lah dalam masyarakat kita. Macam tu contoh dia. Mencetuskan pergaduhan. Bila buat pukau ni mencetuskan, waktu kena pukau tak sedap apa-apa.
Lepas pada tu dia sedar, mula dia nak menuduh kawan ni, menuduh kawan ni, mula nak bergaduh. Kemudian memperak-perandakan rumah tangga ni guna apa? Minyak pengasih contoh kan, nasi kangkang, minyak dagu dan sebagainya, dan menyebabkan kematian. Macam Ustaz contoh tadi tu kan. Last sekali, memang climax kepada satu sihir ni ialah apa? Mati lah. Allah, bila dah mati tu, orang yang buat sihir tu dah menanggung satu dosa besar. Allah, no? Jadi itu adalah sihir. Dalilnya apa? Allah berfirman, amalan sihir ni mengandungi unsur kekufuran. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, walakinnasyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Surah Azim, surah Al-Baqarah ayat 102. Allah menyatakan, tetapi golongan syaitan itulah kafir kerana mereka lah yang mengajar manusia ilmu sihir. Jadi memang sihir ni adalah bantuan daripada jin dan syaitan. Jadi siapa yang termasuk orang tu, cepat-cepat bertaubat. Okey, amalan apa kita nak buat ni? Amalan untuk menghindarkan diri daripada sihir, antaranya termasuklah apa dia? Membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah sentiasa, baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca surah ayatul kursi. Kemudian baca apa? Al-Mu'awwizatain. Al-Mu'awwizatain, yakni surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sebab apa dia panggil surah membaca Al-Mu'awwizatain ni? Pasal apa? Sebab dua surah ini bermula dengan Qul a'udzu. Qul a'udzu. Surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung. A'udzu. Kemudian baca apa? Baca satu doa yang mana sangat macam mana, sangat perlu untuk kita amalkan. Nabi ajak kita baca Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Baca doa tu sentiasa, insya-Allah. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada dosa besar yang ketiga, iaitulah dosa membunuh, kill. Bahasa apa kod dia? Bahasa kod dia, kill. Okey. Maksud dia apa? Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dipanggil membunuh. Okey. Contohnya apa? Tembak dengan senjata api. Tembak. Tembak, mati. Jadi dipanggil membunuh. Kemudian tikam dengan pisau. Ambil pisau, bunuh. Ada dalam masyarakat kita marah punya pasal kan, dadah punya pasal, arak punya pasal, sampai ibu sanggup dia bunuh, ayah sanggup dia katak. Katak tu apa? Pukul sampai meninggal dunia. Allah, na'udzubillah, sedih kita dengar berita macam tu kan. Tapi itulah yang berlaku dalam masyarakat kita. Kemudian apa lagi? Ni orang membunuh ni meletakkan jarum dalam makanan atau minuman. Kesannya apa? Menyusahkan keluarga, mangsa pembunuhan. Memanglah bila dah matinya seseorang itu, maka dia telah meninggalkan satu bebanan kepada orang yang masih hidup di atas dunia. Contoh seorang suami, bila meninggalnya suami tersebut, maka dia telah meninggalkan satu bebanan kepada isteri untuk membesarkan anak-anak. Kerana apa? Kerana telah dibunuh. Aduh, macam mana ni kan, naya orang. Ayat dia macam tu lah, naya korang tu. Jadi dia telah menyusahkan keluarga masa pembunuhan. Memperak-perandakan kehidupan masyarakat itu semestinya lah. Okey, jadi apa dalilnya? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghaziballahu alaihi wa la'anahu
wa a'adda lahu 'azaban 'azima. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesiapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab siksa yang besar. Allah, na'udzubillah. Takut kita dengar dosa-dosa besar yang Nabi sebutkan ini. Yang ketiga ni terutamanya apa dia? Membunuh. Sebab membunuh ni sedap tak sedap, takut ada di sekeliling kita, masyarakat kita yang telah ataupun diuji dengan masalah ataupun kes pembunuhan. Allah, na'udzubillah, takutlah. Okey, seterusnya spektrum ilmu kita tengok sikit. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 aman." Apa dia? Maksud dia, Nabi bersabda, sesiapa yang membunuh seorang kafir yang berada dalam perjanjian dengan negara Islam, dia tak akan mencium bau syurga. Walaupun membunuh seorang kafir yang duduk dalam negara Islam, yang tak kacau orang Islam, yang tak buat masalah dalam negara Islam, sedangkan bau syurga dapat dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Baunya saja 40 tahun perjalanan takkan dapat dicium oleh seorang pembunuh yang membunuh orang kafir yang duduk dalam negara Islam. Ini kan pula orang yang bunuh semua saudara. Allah, macam mana kan? Sebab tu dosa membunuh adalah salah satu dosa besar. Okey, seterusnya makan riba. Apa dia? Makan riba. Apa dia makan riba ni? Para pelajar tahu tak makan riba ni? Mungkin ada yang first time dengar. Mungkin ada yang banyak kali dah tahu. Dah tahu, pernah dengar banyak kali dan tahu dah apa dia ni. Makan riba. Tak apa, kita sambung. Riba ni apa dia? Riba adalah pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang atau hutang piutang. Pinjam RM10, minggu depan kena bayar RM15. Gitu. Jadi berapa ringgit tambahan? RM5. RM5 tu dikira sebagai riba. Kita pula yang pergi bagi hutang tu kan, kita pula duk makan riba. Ini yang Allah larang. Pertambahan dalam urusan pertukaran. Tak kira lah sama ada pertukaran barang ataupun pertukaran mata wang. Mata wang, duit ringgit kan, macam Ustaz contoh tadi tu, bagi hutang RM10 je, bagi kat kawan hutang RM10, tapi abang syarat, hang nak hutang aku boleh RM10, tapi minggu depan hang kena bayar aku RM15. Bila tanya apa saya apa, itu bunga. Itu bunga. RM10 ni apa? Itu pokoknya saja. Akaknya yang tu jugalah. Macam tu. Jadi RM5 itu adalah riba, interest. Okey, jadi contohnya apa? Hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu. Macam tu cerita dia. Jadi faham lah? Okey. Kesan dia apa? Mengakibatkan penindasan. Orang yang tak mampu bayar, orang yang tak dapat nak melunaskan bayaran pada waktu yang tertentu, maka dia akan bertambah lagi bunga, dia akan bertambah lagi interest. Pertambahan bayaran tu akan tambah sampai dia jadi tak mampu nak bayar. Bila jadi tak mampu nak bayar, maka dia akan terbeban dan berlaku penindasan, dan secara tak langsung akan melumpuhkan ekonomi. Tu yang jadi alung tu. Tu jadi alung tu, kena ligan dengan alung, tak boleh nak bayar kan. Sebab apa? Kadang pinjam RM1,000 bayar RM10,000 contoh, kan? Tu jadi berlaku penindasan, sampai kemungkinan akan berlaku pertumpahan darah, pergaduhan dan sebagainya. Jadi kita kena elakkan untuk makan riba. Okey, insya-Allah kita cuba elakkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 278, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim.
Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba, yakni yang masih ada pada orang yang berhutang. Itu jika kamu benar orang yang beriman. Sadaqallahul Azim. Okey, itu maknanya apa? Allah suruh kita tinggalkan perbuatan memakan riba jika kita orang yang beriman. Jika kita orang beriman, kita akan cuba untuk tinggalkan perbuatan riba ni. Makan duit interest, orang kata. Allahu Akbar. Okey, jadi spektrum ilmu sikit firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rusulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Surahul Azim. Surah Al-Baqarah 279, Allah berfirman, maka jika kamu tidak melakukan apa dia? Perintah tinggalkan riba itu. Ni Allah nak bagi apa? Allah nak bagi warning. Allah bagi amaran kepada orang yang tak mau nak tinggal riba ni. Allah kata apa? Maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, dan jika kamu tak bertaubat, jika kita tak bertaubat para penonton sekalian, maka hak kami ialah pokok asal harta kami. Kami tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Jadi Allah dah warning kita, siapa yang tak mau nak tinggalkan perkara memakan riba ini, maka Allah dan Rasulnya akan memerangi kita selagi kita tak bertaubat. Sebab tu para penonton sekalian, jangan ambil remeh benda-benda ni, jangan ambil ringan. Termasuk dengan diri Ustaz sendiri, insya-Allah sama-sama kita jaga rezeki kita, sama-sama kita jaga amalan harian kita, insya-Allah. Okey, dan seterusnya para penonton sekalian, kita akan masuk ke nombor 5. Panjang tak? Panjang sikit dalam bab ini, panjang sikit. Dalam bab ni panjang sikit, tak apa. Mungkin ada para penonton yang mungkin nak stop set video ni kan, nak stop set. Boleh, tak ada masalah, sebab kita akan terus habis, kita nak habis terus. Kita tak ada siri 1, tak ada siri 2 lah. Jadi kepada para penonton yang nak dapatkan apa nama ni, nota-nota, nanti saya akan masukkan dalam apa nama ni, link di bawah. Tengok link di bawah. Link di bawah untuk download slide ni. Cikgu-cikgu, ustaz-ustazah juga boleh guna slide ni. Saya halalkan, gunalah slide ni untuk ajak anak-anak kita di sekolah, insya-Allah. Okey, boleh teruskan lagi nah. Boleh teruskan lagi, tak apa, sikit lagi, insya-Allah. Okey. Yang kelima, dosa besar yang kelima yang disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya, iaitulah makan harta anak yatim. Anak yatim, anak yang kehilangan ayah, anak yang kehilangan ibu, ataupun kedua-duanya yatim piatu. Jadi makan harta anak yatim adalah salah satu dosa besar. Maksudnya apa? Menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Orang bagi derma untuk anak yatim, orang bagi sedekah untuk anak yatim melalui kita. Anak yatim tu mungkin umur tak sampai lagi, tak cukup umur lagi, jadi akaun masuk ke akaun kita, duit tu masuk ke akaun kita. Kita sebagai pemegang amanah, kita sebagai pemegang duit anak yatim, kita gunakan ke jalan yang tak dibenarkan. Kita pula duk pergi berjoli, kita pula duk pergi bermewah-mewah dengan duit anak yatim, padahal tu bukan hak kita. Itu sebenarnya adalah salah satu dosa besar. Contoh apa? Belanjakannya untuk kegunaan peribadi, pemegang amanah secara berlebihan. Yang kedua, menyalahgunakan harta anak yatim macam saya contoh tadi tu. Jadi ini sangat ditegah dalam agama, sangat dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kesannya apa? Mengakibatkan penindasan. Penindasan kepada siapa? Kepada anak yatim tersebut. Anak yatim tersebut sepatutnya boleh gunakan duit tersebut untuk pendidikan, untuk pakaian, untuk makanan, untuk tempat tinggal. Tapi bila dapat kepada orang lain, habis digunakan, dan anak yatim tersebut tidak dapat haknya. Bila tak dapat haknya, maka dia tak boleh gunakan untuk kehidupan sehariannya, maka dia telah
dianiaya, ditindas. Jadi maka secara langsung akan menjejaskan hubungan kekeluargaan. Jadi ini kesan yang berlaku jika diamalkan ataupun dilakukan memakan harta anak yatim, yakni dosa besar. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Allah. Alhamdulillah. Para penonton sekalian, takut bila kita pegang amanah, pegang betul-betul amanah tersebut. Jangan sekali kita mengkhianati amanah yang telah diberikan, terutamanya bab anak yatim. Bab anak yatim ni kena amanah betul-betul, sebab itu adalah, orang kata apa, macam ni pendek kata, selangkah kaki kita dalam neraka. Tapi bila kita buat elok, insya-Allah jalan kita senang. Sebab Nabi kata apa bila orang yang duduk dengan Nabi ni ataupun orang yang menjaga hak anak yatim ni, Nabi sangat suka. Sebab apa? Jom kita tengok spektrum ilmu. Sahlun bin Sa'ad As-Sa'adi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza. Nabi kata apa? Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza. Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Allah. Nabi buat apa? Nabi kata, aku dan pemelihara anak yatim ini dalam syurga seperti ini. Seperti ini tu macam mana? Ni Nabi buka, Nabi tunjuk jari telunjuk Nabi dan juga jari tengah Nabi. Kemudian Nabi dia buat anggang-anggang macam ni. Maknanya rapat tak rapat? Rapat. Orang yang jaga anak yatim, orang yang bela anak yatim, orang yang menguruskan amanah untuk anak yatim, Nabi sayang, Nabi nak duduk dengan mereka dalam syurga rapat macam ni. Dua jari tengah dan juga jari telunjuk duduk rapat. Allah, untung siapa yang jaga anak yatim tu, jaga elok-elok. Sebab apa? Ada tiket nak masuk syurga, nak duduk dekat dengan Nabi. Nabi sebut tu. Jadi jangan lepaskan peluang, gunakan kesempatan dengan sebaiknya, insya-Allah. Seterusnya yang keenam, dosa besar yang keenam yang disebutkan dalam oleh Nabi dalam hadis, iaitu lari dalam medan peperangan. Maksudnya meninggalkan medan peperangan menghadapi musuh. Lari pada perang. Tengah ada berperang, pom-pam, dia lari dulu, tengok tak ada pergi mana kawan ni, lari mana, sembunyi. Awak pasal apa? Takut. Contoh macam tu kan. Takut apa? Takut mati. Perang memanglah, memang orang yang perang memang kena berani. Jadi bila takut tu memang dia lari. Bila lari, sungguhnya itu adalah salah satu dosa besar. Contoh apa? Melarikan diri daripada pasukan yang sedang bertempur menghadapi serangan musuh, enggan mempertahankan negara apabila diarahkan, juga termasuk dalam lari pada medan peperangan. Kan? Tempat kita diserang, tempat kita di ambush. Di ambush. Kita orang suruh, pemerintah suruh pertahankan negara, angkat senjata, kita buat apa? Tak mau. Aku baik kuleno. Baik duduk rumah ya. Depa buat tak apa, aku tak apa. Itu juga adalah lari pada medan peperangan. Macam tu. Bukan sekadar kita duduk medan perangan kita lari, itu nama lari medan perangan tak juga. Bila kita tak mau nak pertahankan negara, juga dinamakan sebagai lari dari medan peperangan. Kesannya apa? Keselamatan umat Islam akan terancang.
Nah, umat Islam dan negara akan terancam. Mestinya negara terdedah kepada penjajahan dan campur tangan asing. Sebab tu syukur kita banyak-banyak para penonton sekalian, kita duduk dalam negara yang penuh aman, damai dan harmoni. Negara Malaysia ni alhamdulillah tak ada kekacauan, tak ada apa-apa peperangan. Kita nak ke mana-mana pun tenang, seronok kan. Yang perlu perangnya apa? Kita nak kena perang ni, perang apa? Perang dengan hawa nafsu kita saja. Perang sekarang ni perang dengan diri sendiri ya. Tu pun ada yang kantoi ada yang gagal. Termasuk ustaz yang bercakap ni juga ni, Allah kadang tu kantoi. Jadi kita nak perang bukan sekadar perang angkat senjata, tapi perang juga nama dia perang hawa nafsu. Nah, jadi kita jangan gagal kedua-duanya. Kalau orang minta kita perang pertahan negara, kita dulu, insya-Allah, insya-Allah. Nah, insya-Allah. Tapi kalau orang tak ajak kita perang sebab damai-damai, kita lawan dengan hawa nafsu kita sendiri, insya-Allah. Nah, jihad kita. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Sadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman. Siapa orang beriman? Kita, insya-Allah kita orang beriman. Apabila kamu bertemu orang kafir yang memerangi kamu, Allah pesan, maka janganlah kamu berundur. Maknanya apa? Jangan lari. Jangan lari. Orang main nak serang kita, orang kafir nak lawan kita, kita lawan balik. Kita penuh tekad kepada Allah, serah kepada Allah, jihad penuh ke jalan Allah, angkat senjata, Allahu Akbar, kita perang. Itu kita berjihad. Bila mati kita mati apa? InsyaAllah mati syahid. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena tanamkan azam dalam diri kita. Jika kita dijajah, jika kita diserang, maka kita takkan lari pada medan peperangan. Kerana bila kita lari pada medan peperangan, itulah salah satu dosa besar. Allah, na'udzubillah. Okey, seterusnya spektrum ilmu. Okey, Nabi bersabda, tuba li'abdin akhizin bi'inani farasihi fi sabilillahi ash'atha ra'suhu mu'barratin fadamahu. Al-Qamanqar riwayat Al-Bukhari. Berbahagialah seorang hamba yang memacu tali kuda perangnya di jalan Allah, kusut rambutnya dan berdebu kakinya. Nabi puji, Nabi jamin, Nabi suka, Nabi sayang, Nabi kasih kepada orang yang duk pegang tali kuda tu, duk atas tali kuda, duk pacu tali kuda di jalan Allah, dengan kusut rambutnya, dengan tak terurus rambutnya, kakinya berdebu. Buat apa? Duk berperang di jalan Allah. Maka berbahagialah hamba tersebut. Allah SWT. Tu Nabi puji tu. InsyaAllah kita ada peluang nanti kita akan sama-sama peroleh lah saat macam ni. Okey, dan yang terakhir, inilah yang ketujuh, dosa besar yang Nabi sebutkan dalam hadis, iaitulah menuduh seorang perempuan yang beriman dan suci itu dengan tuduhan berzina. Allah, na'udzubillah. Ni zaman-zaman sekarang ni ramai. Zaman-zaman sekarang ni banyak orang yang suka menuduh. Fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl, lebih besar daripada membunuh, lebih teruk daripada membunuh. Fitnah ni. Jadi fitnah ni adalah salah satu benda yang boleh mendatangkan juga dosa-dosa besar. Bila fitnah datangnya pembunuhan, bila fitnah datangnya pergaduhan, peperangan dan sebagainya, boleh menjerumuskan diri seorang itu kepada dosa-dosa besar. Jadi bila berkata kepada ataupun mengatakan seorang perempuan yang baik, yang beriman sebagai seorang penzina, maka itu adalah salah satu dosa besar. Menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa saksi, dosa besar. Berapa orang saksi ni kalau nak tuduh orang zina ni? 4 orang saksi. 4 orang saksi pula ada syarat dia.
Bukan boleh bawa budak kecil meh jadi saksi aku no. Tak boleh. Kena bawa saksi yang mukallaf, yang tidak gila, yang waras, yang merdeka. Syarat tu kena patuhi, baru dinamakan saksi yang orang kata apa, yang sahih. Saksi yang dibenarkan. Macam tu. Nah, bukan boleh bawa pakai tangkap itu. Hang jadi saksi aku bagikan RM50, hang kata ya. Macam tu. Tak boleh. Jadi tambah pula duduk tuduh ni. Lagilah dosa besar. Nah, contoh percakapan atau pertuduhan yang jelas, seperti kamu telah berzina, kata dekat perempuan tu, kamu telah berzina, padahal tak ada bukti pun, itu adalah khazaf. Atau memanggil seorang wanita wahai penzina, lagi teruk. Bila kita kata dekat seorang, mulut kita ni no, akan terkesan pada hati seorang lain. Orang lain akan terkesan dengan kata-kata kita. Sebab tu bila kita kata satu benda, fikir dahulu betul ke tak betul. Jangan takut kita terjerumus dalam fitnah, mengumpat dan sebagainya. Sebab tu bila kita tuduh orang, terutamanya seorang perempuan berzina, maka itu adalah salah satu dosa besar. Kesan dia apa? Menjatuhkan maruah siapa? Perempuan tersebut. Jatuhkan maruah tersebut. Dan cara tak langsung menjatuhkan maruah orang yang menuduh tu juga. Nak tuduh orang pasal apa? Tak ada pasal. Lebih tuduh tengok fitnah. Lagi malu. Dah lah malu, buat dosa besar pula. Allah, taubat. Taubat kalau sempat. Kalau sempat. Kalau tak sempat, tak tahu. Na'udzubillah lah. Itu lah, kita sama-sama hidup sekali je. Para penonton sekalian, hidup sekali je. Tak ada ulangan dah, hidup sekali je. Bila hidup sekali, buatlah benda baik-baik ini. Duduk buat benda yang tak mendatangkan faedah, bukan boleh ulang balik dah. Dekat tu je. Sebab tu sama-sama kita cuba untuk tidak melakukan dosa besar yang mana kita bincangkan pada hari ini. Dan yang ketujuh ni tadi apa dia? Khazaf, menuduh seorang perempuan tu berzina. Dalil dia apa? Surah An-Nur ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirati walahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang menuduh perempuan yang terpelihara kehormatan, yang tidak terlintas pemikiran sebarang kejahatan lagi yang beriman, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dan akan mereka pula beroleh azab seksa yang besar. Allahu akbar. Bukan setakat tuduh dapat balasan dunia, bukan setakat dapat di akhirat, bahkan di dunia lagi Allah akan murka, Allah akan laknat mereka. Dan bila depan Allah nanti, mereka akan disiksa dengan azab yang berat, yang besar. Nauzubillah. Spektrum ilmu, maksud al-ghafilat ialah orang yang bersih hati dan pemikirannya daripada lintasan dan niat untuk melakukan perzinaan, dan sentiasa memelihara diri daripada terjebak ke dalam maksiat. Syekh Wahbah Zuhaili dalam dan tafsir Munir, dan tafsir Munir. Mengatakan apa? Al-ghafilat ni seorang yang sememangnya pemikiran dia tak ada langsung nak fikir nak buat maksiat ni, tak ada terlintas pun, tapi orang pergi tuduh dia, itu masuk dalam menuduh perempuan yang berzina. Jadi hukumnya apa orang yang buat khazaf ni? Hukumnya apa? Sebatan. Berapa banyak? 80 kali sebatan. Jadi bila orang yang menuduh ini tanpa membawakan sebarang saksi, maka dia layak untuk dihukum hudud khazaf. Orang yang melakukan khazaf 80 kali sebatan. Okey, kita nak sampai ke penghujung lah pengajaran hadis. Okey lagi ke? Asal macam penat tak apa, belajar ilmu semua insya-Allah. Ustaz pun nak kongsi kita kan. Mungkin satu masa Ustaz tak ada ke apa ke, share lah ilmu ini sikit, masing-masing dapat seorang sikit tak apa dah. Dapat seorang sikit tak apa dah insya-Allah.
Jadi kepada para penonton yang merasakan video ini bermanfaat, sama-sama kita kongsi, insya-Allah. Okey, pengajaran hadis yang pertama, kita hendaklah sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik, kerana syirik boleh merosakkan akidah. Pertama, jauhi syirik. Yang kedua, kita hendaklah menghindarkan diri daripada perbuatan membunuh. Kerana membunuh melanggar hak asasi manusia. Itu dalam undang-undang manusia. Bahkan dalam undang-undang Allah sendiri, bila kita melakukan pembunuhan, sememangnya kita telah melanggar hak Allah, hak manusia. Sebab apa? Sebab yang berhak melucutkan nyawa seorang ni siapa? Allah saja. Allah saja. Allah suruh malaikat maut cabut nyawa. Malaikat maut tak ada nak tanya, bolehkah ni nak cabut? Bagilah seminit kat dia. Tak ada. Allah suruh cabut sampai ketika meninggal lah kawan tu, matilah kawan tu. Tak ada nak minta kebenaran ke apa. Tapi kita pula duk pergi hak Allah, kita pula duk pergi bunuh kawan tu. Jadi itu adalah salah satu perkara yang datangkan dosa besar. Kemudian kita hendaklah bersikap amanah dalam mengurus harta anak yatim untuk memelihara hak orang lain. Yang keempat, kita adalah mempertahankan keamanan negara supaya Islam dapat ditegakkan. Dan terakhir, kita hendaklah menghindarkan diri daripada menuduh orang berzina tanpa bukti supaya maruah ummah Islam terpelihara. Boleh tu. Last spektrum ilmu. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Maksud dia apa? Seorang muslim ialah seseorang yang menyelamatkan orang lain daripada kejahatan apa? Daripada kejahatan ni lidah. Kejahatan apa lagi? Tangan. Seorang muslim ni dia kena jaga orang muslim yang lain daripada lidah kita, daripada tangan kita. Lidah tak bertulang tapi lebih tajam daripada pedang. Bila bercakap tu dia tak tengok kanan kiri dah, dia pakai sembok bila sembok tu, ada orang yang terasa hati, ada orang yang kecewa, sedih dengan kata-katanya, Dan tangan, bukan setakat tangan kau pergi pukul tampak libas kepala orang, tak, bukan macam tu. Dikira macam kuasa, dikira tangan juga. Ada kuasa tapi zalim orang, ada pangkat tapi buat nanya orang. Itu juga apa benda yang perlu kita selamatkan saudara kita yang lain. Dan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Sangat mendalam, sangat penting untuk kita ambil iktibar daripada apa yang Nabi pesan kat kita. Bila kita kata nak berhijrah ni bukan sekadar pindah tempat. Bila kita berhijrah bukan sekadar kita nak pergi ke tempat yang lain, bukan. Hijrah yang sebenar-benar hijrah ialah kita tinggal apa yang Allah larang tu lah. Mungkin kita baik dah, mungkin kita rasa kita baik dah, tapi ada lagi benda yang Allah larang kita buat, kita tinggal. Itu nama hijrah. Bukan hijrah daripada yang tak baik kepada baik. Itu dah sememangnya kena buat. Itu sememangnya kena buat. Tapi yang baik ini, yang kita kata baik ni, kita hijrah kepada yang lebih baik. Boleh tahu tu. Ustaz sama-sama kita semua sama berhijrah untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini. Moga-moga beroleh manfaat dan juga beroleh kebaikan bersama. Jadi kepada anda para penonton sekalian, sekali lagi yang belum lagi subscribe channel Ustaz, bantu bagi semangat dekat Ustaz, bantu bagi sokongan dekat Ustaz, insya-Allah kita nak perbanyakkan lagi koleksi pengajaran online ini untuk kegunaan bukan sekadar untuk diri kita di masa ini saja, tapi di masa-masa yang lain, sebab ilmu ini adalah ilmu dunia dan akhirat. InsyaAllah. Jadi boleh subscribe dan kongsi-kongsi bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lain, insyaAllah. Terima kasih atas fokus para penonton sekalian, terutamanya pada pelajar tingkatan 4
yang mana apa nama terus kekal dengan study online bersama Ustaz Roy Syam sentiasa, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak, teruskan memberi sokongan, dan insya-Allah yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan kurang itu datang daripada kelemahan dari Ustaz sendiri. Insya-Allah moga-moga bermanfaat untuk semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.